بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita sambung lagi pengajian kita mengenai dengan Islam adalah cara hidup, pengertian Islam, iman dan ihsan. Pada minggu yang lepas kita telah belajar tentang Islam dan iman. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan mendalami tentang ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan, yang merupakan salah satu daripada perkara asas dalam Islam. Kita ada Islam, beriman, kemudian kena ada ihsan. Barulah lengkap kita punya Islam. Kita punya pegangan agama Islam kita. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Tapi sebelum tu macam biasa, harapan saya pelajar telah ada buku kerja PDPC berfokus KSSN ke tempat dan buku teks ke tempat serta buku nota lengkap eksplorasi A+ tasawuf Islam sebagai rujukan. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Ihsan ialah bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Tetapi jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Iaitu kita beribadat kepada Allah, kita melakukan kebaikan, kita merasakan seolah-olah Allah sedang melihat, seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah kita rasa Allah di hadapan kita. Jadi kita kena buat dengan sehabis baik. Ataupun kalau tak boleh berasa macam tu, kita mesti terapkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam minda kita bahawa Allah sedang melihat kita. Tengok dalam Wikipedia apakah yang dimaksudkan dengan ihsan. Ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, tetapi jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Pengertian berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada Umar bin Al-Khattab, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah dengan perasaan seolah-olah anda melihatnya. Dan jika anda tidak perasan melihat kepadanya, maka hendaklah anda merasa bahawa Allah melihatmu. Maksudnya ikhlas dalam beribadah ataupun ikhlas melakukan Islam dan iman. Itu maksud ihsan. Rukun ihsan. Rukun ihsan dan pengertian dia. Ihsan dia ada 3 rukun. Kalau rukun Islam ada 5 rukun, rukun iman ada 6 rukun, dan rukun ihsan ada 3 rukun. Dan mesti dilengkapi barulah maksud ihsan itu tercapai. Dan yang pertama mestilah ada perasaan takwa. Perasaan takwa iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita zahirkan perasaan takwa kita itu dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, kita mesti ada sifat tawakal dalam diri. Apa dia tawakal? Itu menyerahkan diri kepada Allah dengan tidak bergantung kepada makhluk atau benda lain setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ini tawakal. Kita serahkan kepada Allah segala urusan kita setelah kita lakukan segala tindakan, segala usaha secara bersungguh-sungguh. Sebenarnya daripada awal lagi kita mesti bertawakal. Dapat satu kerja, kita dah serahkan pada Allah dan kita ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita mestilah ada ikhlas. Ada perasaan ikhlas, ada perlakuan ikhlas dalam diri, iaitu semua amalan yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, mestilah kita mengharapkan. Kita harapkan balasannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak mengharapkan pujian orang lain, bukan kita nak menunjuk dan sebagainya, tapi dilakukan kerana Allah. Jadi, apabila kita lakukan sesuatu itu kerana Allah, maka pekerjaan itu akan menjadi yang terbaik. Yang terbaik, yang sesempurna mungkin. Sebab kita nak sembahkan pekerjaan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ihsan.
Ihsan ada 3 rukun, takwa, tawakal dan ikhlas. Itu maksud ihsan yang mesti ada pada diri seseorang. Barulah sempurna iman Islam seseorang tersebut. Okey, apa kebaikan ihsan? Apa kebaikan kepentingan ihsan? Iaitu supaya kita manusia mempunyai perasaan kehadiran Allah semasa berurusan sama ada dengan manusia ataupun dengan makhluk lain. Sama ada dengan haiwan, tumbuhan, alam sekitar dan sebagainya. Itu tujuan ataupun kebaikan kita bersifat ihsan. Okay, ihsan tadi, ihsan ni kita melakukan sesuatu seolah-olah kita melihat Allah ataupun kita kena yakin bahawa Allah sedang melihat setiap perbuatan kita. Jadi dengan kita mempunyai perasaan tersebut, maka orang yang bersifat ihsan dia akan mempunyai perasaan kehadiran Allah semasa berurusan dengan manusia ataupun dengan makhluk Allah yang lain. Dia buat sesuatu tu dia rasa dia sedang diperhatikan oleh Allah. Makhluk lain itu sama ada haiwan, tumbuhan, alam sekitar dan sebagainya. Apa bukti dia? Dalil daripada ayat Quran. Allah berfirman, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Okay, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah sebagai petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan firman Allah lagi yang maksudnya iaitu orang-orang yang berinfak baik. Orang muhsinin itu apa dia? Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, waktu susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini dalil ataupun bukti bahawa kita mempunyai sifat ihsan dilakukan setiap perbuatan kita tu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah mencintai orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi, apa perlu kita lakukan? Istiqamah beribadah sama ada bersendirian ataupun di khalayak ramai. Okay, kalau kita rasa gitu, kita boleh terapkan dalam jiwa kita bahawa Allah sedang melihat kita, maka kita akan sentiasa melakukan ibadah secara istiqamah, secara berterusan. Jadi apa indikator dia, apa ukuran dia? Ukuran dia, kita nak tengok kita dah ada sifat ihsan ke belum? Kita tengok, kalau kita mempunyai perasaan belas kasihan terhadap semua makhluk, maka kita telah ada sifat ihsan dalam jiwa. Sesungguhnya, perbezaan antara rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Okay, rukun Islam bermaksud menyerah diri, tunduk dan patuh dengan melaksanakan segala perintah Allah dan membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Iman bermaksud mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota. Sementara ihsan ialah tindakan seseorang yang melakukan sesuatu amalan atau kebaikan dengan sesempurna mungkin kerana menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan gerak-gerinya dan dia hanya mengharapkan balasan baik daripada Allah semata-mata. Itu pengertian ihsan. Okay, seterusnya rukun Islam ada 5 perkara iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji. Manakala rukun iman ada 6 rukun iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar. Manakala ihsan dia ada 3 rukun iaitu takwa, tawakal dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, rukun Islam melibatkan amalan zahir yang mesti dilakukan. Rukun Islam ni nak tengok dulu dia kena ada perlakuan amalan zahir dilakukan oleh anggota tubuh badan macam solat, macam puasa, macam zakat, macam haji tu dia ada perlakuan kita boleh tengok fizikal dia tu. Manakala rukun iman melibatkan kepercayaan dan iktikad seorang. Dia melibatkan kepercayaan. Dan orang tak boleh nampak dia punya kepercayaan sebab dia melibatkan i'tiqad. Rukun ihsan melibatkan keyakinan dan keikhlasan. Ihsan ni lebih dalam lagi pada iman kerana dia akan melibatkan ikhlas. Keikhlasan dalam melakukan ibadat. Iman mungkin orang percaya, orang yakin dengan Allah tapi tidak ada ikhlas. Dia yakin dengan Allah tapi perbuatan dia tu dia tidak semata-mata kerana mungkin kerana benda lain.
ada faktor lain yang mendorong dia melakukan perbuatan tersebut. Tapi ihsan ni dia mesti semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjadikan kita seorang Muslim yang sejati, kena ada tiga-tiga unsur tersebut. Kena ada tiga-tiga rukun ini. Rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Barulah kita boleh diiktiraf sebagai seorang Muslim yang sejati. Cara melaksanakan rukun Islam dalam kehidupan. Mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengakui, kita kena yakin, sambil-sambil kita mengucap tu, kita kena terapkan bahawa kita mengakui hanya Allah yang layak disembah dan ditaati. Yang kedua, kita mengakui bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat fardu, cara mana kita nak terapkan dalam kehidupan seharian? Dengan kita mendirikan solat fardu apabila masuk waktunya. Dengan sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan tentang solat bagi memastikan solat kita sentiasa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, zakat. Macam mana kita nak mempraktikkan zakat dalam kehidupan seharian? Dengan sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan mengenai dengan zakat. Dan yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh mencari harta agar dapat mengeluarkan zakat. Puasa, cara nak menerapkannya dalam kehidupan seharian dengan sentiasa menambahkan ilmu tentang ibadat puasa. Yang kedua, sentiasa bersederhana dalam berbelanja. Okey, haji, cara menerapkan dalam kehidupan dengan sentiasa menjaga pantang larang agar tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah, sebab haji ni adalah pantang larang. Dia banyak pantang larang dalam ibadat haji. Dan yang kedua, sentiasa berusaha untuk menegakkan syiar Islam. Ini cara melaksanakan tuntutan rukun Islam dalam kehidupan seharian. Seterusnya, cara nak menerapkan rukun iman dalam kehidupan seharian. Okey, kita ada 6 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Cara melaksanakan ataupun cara menerapkan dalam kehidupan seharian, sentiasa mematuhi segala perintah dan larangan Allah. Yang kedua, hanya menyembah Allah sahaja dan tidak mensyirikkannya, tidak menduakannya dengan benda-benda yang lain. Yang kedua, beriman kepada malaikat dengan kita yakin dan percaya bahawa malaikat merupakan makhluk Allah yang sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan sentiasa menjaga tingkah laku kerana yakin malaikat sentiasa mengawasi manusia. Beriman kepada kitab Allah iaitu dengan cara yakin bahawa kitab-kitab tersebut adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala ajaran kitab Allah dalam kehidupan seharian. Beriman kepada Nabi dan Rasul iaitu dengan cara yakin bahawa Nabi dan Rasul tersebut merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan melaksanakan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Seterusnya, beriman kepada hari akhirat. Cara menerapkannya, pertama, kita yakin bahawa hari kiamat pasti akan berlaku. Hari kiamat pasti akan berlaku. Dan yang kedua, sentiasa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Akhir sekali, cara kita nak menerapkan beriman kepada qada dan qadar. Kita kena yakin bahawa semua kejadian yang berlaku adalah merupakan perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, dengan sentiasa redha dengan segala musibah yang berlaku ke atas diri kita. Apa yang berlaku ke atas diri kita, kita kena redha kerana dia adalah daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara-cara untuk melaksanakan rukun iman dalam kehidupan. Kemudian rukun ihsan pula. Cara melaksanakan rukun ihsan dalam kehidupan. Dengan melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna mungkin. Yang kedua, melakukan pekerjaan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tiasa berlas kasihan kepada semua makhluk Allah yang lain. Apakah kepentingan mengamalkan rukun Islam, rukun iman dan ihsan dalam kehidupan seharian? Ini kepentingan dia. Rukun Islam, kita mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan akan memantapkan asas ibadat seseorang Muslim. Yang kedua, merupakan kunci kepada pengamalan ibadah dalam Islam. Yang ketiga, menjamin ibadah-ibadah lain akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun iman. Apa kepentingannya? Rukun iman merupakan syarat
sesuatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, menegaskan konsep mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Okay, rukun ihsan, apa kepentingan dia? Pertama, dia akan melahirkan sifat ikhlas dalam diri seseorang. Yang kedua, dia akan menjadikan sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan sempurna dan cemerlang. Dan yang ketiga, dapat menghubungkan perasaan kasih sayang dan kasihan belas dengan semua makhluk Allah yang lain. Okey, ini dia punya apa? Kepentingan ataupun kesan mengamalkan rukun Islam, rukun iman dan ihsan dalam diri seseorang. Contoh pengamalan Islam sebagai ad-din dalam kehidupan. Contohnya pergaulan seharian dengan sentiasa menjaga batasan aurat, jantina dan sebagainya dalam pergaulan. Yang kedua, dalam melakukan ibadah, kita melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi akidah, kita yakin dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut ekonomi, dengan sentiasa berurusan dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sudut politik, kita melaksanakan sistem politik Islam dalam kehidupan seharian. Jadi tindakan yang perlu dilakukan bagi merealisasikan Islam sebagai ad-din dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kita mestilah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sentiasa melakukan suatu pekerjaan dengan ikhlas. Dan akhir sekali, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Ini antara tindakan yang perlu kita lakukan bagi merealisasikan Islam sebagai ad-din dalam kehidupan seharian. Okey, jadi kita telah habis tajuk yang kita sepatutnya pelajari. Dan harapan saya, pelajar-pelajar telah pun memahami dengan sempurna, dengan lengkap, dengan sedalam mungkin apakah yang dimasukkan dengan Islam adalah cara hidup. Kita telah pun belajar pada Islam, ihsan, iman dan sebagainya. Jadi sebagai rumusan, kita mestilah yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tunduk dan patuh hanya kepada perintah dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang ketiga, mengharap dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang keempat, siasa melaksanakan rukun Islam, rukun iman dan ihsan dalam kehidupan seharian. Dan yang kelima, sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Okay, seterusnya sebagai penilaian. Ini saya harap pelajar-pelajar dapat buat sendiri ya. Saya akan letakkan link dia di bahagian komen untuk pelajar-pelajar masuk dalam link tersebut. Okay, kita ada work wall. Okay, saya akan masukkan link ni dalam komen di bawah. Okay, ni dia punya. Okay, ni latihan. Jadi pelajar boleh tarik ya. Tarik dan sebagainya. Okay. Tarik ya. Kemudian hantar jawapan. Okay, ni antara soalan dia. Kemudian yang kedua, kita ada soalan lain. Soalan yang kedua juga daripada work wall. Okay. Pelajar juga tarik ya. Okay, itu soalan-soalan yang pelajar perlu buat untuk menilai kefahaman mereka tentang apa yang telah kita pelajari. Dan lepas ni pelajar boleh tengok dalam ruang ulasan untuk mendapatkan link kepada soalan atau pelatihan tersebut. Itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan semua pelajar dapat mengambil pelajaran dalam masa 3 siri. Ada 3 siri untuk tajuk ni. Islam adalah cara hidup, ada 3 siri. Harapan saya pelajar-pelajar dapat mengikuti ketiga-tiga siri dan memahami apa yang telah kita bentangkan tadi. Kita sudahi majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.